Okay? Jadi sistem saraf ni adalah sistem kawalan koordinasi badan. Dia nak kawal koordinasi badan. Jadi macam mana dia nak fahamkan situasi, macam mana dia nak pastikan kita berada pada keadaan yang paling bagus sekali dan tidak membahayakan tubuh badan. Jadi dia melibatkan kita nak kena faham apa yang berlaku di sekeliling, dan apa yang berlaku di sekeliling itu akan menjadi satu maklumat yang akan dihantar pergi ke otak. Jadi bila sampai ke otak, di situ akan berlaku pemikiran. Jadi kita sebagai manusia ni dikurniakan Tuhan akal untuk kita fikir apa yang bagus, apa yang tak bagus. Kalaupun kita buat sesuatu yang tak bagus, dia akan jadi sebagai pengajaran kepada kita untuk masa-masa yang akan datang. Okay? Jadi itu pengenalan dia lah, pengenalan. Dalam sistem kawalan koordinasi badan ni, dia ada melibatkan penglihatan. Apa yang kita lihat? Jadi kita lihat persekitaran kita tu macam mana. Kemudian dia melibatkan pemikiran, badan kita, organ dalam badan. Dan adalah bahagian-bahagian lain lagi sebenarnya. Tapi ini contoh yang ada dalam sistem kawalan koordinasi badan. Apa yang kita lihat, kemudian dari segi pemikiran kita macam mana, tubuh badan kita tu sendiri macam mana, dan organ dalam badan. Sebab organ dalam badan pun sangat-sangat penting. Sebab apa? Kalau berlaku sesuatu pada organ dalam badan, dia juga akan memberi kesan kepada kesihatan manusia tu. Jadi manusia tu kemungkinan akan sakit lah kalau sesuatu berlaku di dalam badan. Dalam sistem saraf manusia ni, struktur dia terbahagi kepada dua. Jadi struktur bagi sistem saraf manusia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Okay, sistem saraf pusat. Yang kedua adalah sistem saraf periferi. Bagi sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Otak ni ada dekat kepala lah, dekat tengkorak, dalam tengkorak kita. Kemudian saraf tunjang ni ada dalam tulang belakang. Jadi ini adalah sistem saraf pusat. Maksudnya dia sangat-sangat penting. Jadi kalau sesuatu berlaku pada sistem saraf pusat ni, dia akan memberi kesan yang sangat-sangat besar kepada manusia tu. Sebagai contoh yang paling mudah sekali adalah kegagalan berfungsinya struktur-struktur pada badan. Jadi kalau ada masalah pada saraf tunjang, ada masalah pada otak, kemungkinan tubuh badan tu tak dapat nak berfungsi. Sebagai contoh, buang air kecil. Jadi kalau bahagian otak yang kawal buang air kecil tu kencing lah, ada masalah, jadi dia tak boleh nak kawal pembuangan air kencing tu. Dia nak kencing ke tak kencing ke, dia tak boleh nak kawal. Jadi dia akan ada masalah kalau bahagian otak dia tu bermasalah. Okey, bahagian otak, terutama sekali otak atau saraf tunjang. Untuk struktur yang kedua adalah sistem saraf periferi. Yang melibatkan saraf kranium, saraf spina. Saraf kranium ni dia duduk pada kepala. Dia bersambung, saraf tu dia bersambung dengan organ-organ deria yang ada pada kepala. Sebagai contoh, saraf-saraf tu akan menghubungkan mata dengan otak, akan menghubungkan telinga dengan otak, menghubungkan lidah dengan otak, menghubungkan hidung dengan otak, menghubungkan kulit dengan otak, yang bahagian kepala ni. Jadi semua deria-deria rasa manusia tu ada di kepala dan dapat dihantar pergi ke otak menggunakan saraf kranium. Okay? Menggunakan saraf kranium. Jadi ada 12 pasang saraf hubung otak dengan organ deria dan organ dalaman. Boleh ya? Ada 12 pasang semua. Kemudian saraf spina pula dia ada di bawah kepala ni, di leher, di tangan, di kaki, di perut, di organ-organ dalam badan. Jadi dia akan hantar maklumat-maklumat yang dia dapat kesan rangsangan-rangsangan, perubahan-perubahan di sekeliling, pergi ke saraf tunjang dulu. Daripada saraf tunjang akan naik ke otak untuk berlaku pemikiran, penyimpanan maklumat. Kemudian barulah ada tindak balas di otak, dia akan hantar balik maklumat tu pergi ke otot-otot, pergi ke organ-organ sasaran untuk tindak balas, untuk respon. Jadi saraf spina ni ada 31 pasang hubung saraf tunjang dengan otot rangka.
Jadi dia akan hubung saraf tunjang dengan otot rangka. Jadi sistem saraf manusia ni apa fungsi dia? Akan kesan rangsangan. Rangsangan tu apa? Benda-benda yang ada di sekeliling, yang bila berubah kita dapat rasa dia berubah. Sebagai contoh, suhu. Kalau suhu tu meningkat, apa maksud suhu meningkat? Semakin panas sekeliling. Jadi bila semakin panas, dia akan memberi kesan kepada tubuh badan. Jadi apa yang berlaku? Di bawah kulit kita tu ada reseptor. Okey, dia ada reseptor macam termometer lah. Dia akan mengesan rangsangan perubahan pada cuaca, pada keadaan sekeliling. Kemudian dipanggil sebagai reseptor kepanasan atau reseptor kesejukan. Kemudian dia akan hantar maklumat tu pergi ke saraf tunjang dan naik ke otak. Jadi otak akan bagi tindak balas untuk dilakukan sesuatu. So sebagai contoh, bila keadaan panas, mungkin otak akan pergi ke otot ke, otot akan buat sesuatu lah, ataupun pergi ke kulit ke untuk pengeluaran peluh. Jadi untuk pengeluaran peluh. Jadi bila peluh tu keluar, dia akan keluar bersama dengan haba. Jadi tubuh badan akan kekalkan suhu dia pada kadar yang sama tanpa meningkat suhu mengikut persekitaran. Tubuh badan dia tak boleh meningkat suhu ya. Apa jadi pun dia tak boleh meningkat suhu atau menurun suhu dia. Dia kena stabil pada 36.9 darjah Celsius. Kalau meningkat akan ada masalah, kalau menurun akan ada masalah. Kalau meningkat, tubuh badan akan sedaya upaya untuk turunkan suhu. Kalau menurun, tubuh badan akan sedaya upaya untuk menaikkan suhu. Okay? Jadi dia akan kesan rangsangan di sekeliling apa yang berlaku. Kalau terlalu sejuk sangat, dia akan hantar maklumat pergi ke otot. Otot akan buat sesuatu lah. Sebagai contoh, kamu berdiri, kamu tutup kipas, tutup aircon, atau pakai baju sejuk. Itu adalah kesan daripada rangsangan tu lah. Dia ada tindak balas. Kemudian fungsi dia adalah hantar maklumat. Jadi maklumat tu akan dihantar, rangsangan tu akan ditukar dalam bentuk elektrik, akan dihantar pergi ke otak dan akan hasilkan gerak balas. Okey, dengan harapan kamu boleh faham lah. Kemudian gerak balas manusia terbahagi kepada, jadi gerak balas rangsangan manusia terbahagi kepada tindakan terkawal, tindakan luar kawal. Tindakan terkawal ni dalam keadaan sedar. Kita sedar kita kawal sesuatu tu. Ni manusia dia sedar dia kawal sesuatu. Sebagai contoh, kamu nak angkat tangan. Kamu sedar tak kamu nak angkat tangan? Pastilah kamu sedar. Kamu sedang mengangkat tangan, menurunkan tangan, kamu bercakap sesuatu. Semua tu dalam keadaan sedar. Okay? Dikawal oleh otak. Dia ada bahagian otak yang kawal sebenarnya. Jadi rangsangan tu, okay, rangsangan di sekeliling, contohnya tadi macam keadaan panas, dia akan dikesan di kulit, kemudian kulit akan menghasilkan impuls elektrik. Impuls elektrik tu akan dibawa pergi ke otak menggunakan efektor. Efektor bawa ke otak. Jadi otak pun ada proses pemikiran dia, ada tindak balas yang nak dilakukan supaya nanti rangsangan tu tak memberi kesan kepada badan, ataupun kamu memberi respon terhadap rangsangan tu. Jadi dia akan hantarkan maklumat tu pergi ke efektor. Jadi efektor ni otot lah. Jadi otot tu mengecut mengendur, akan ada pergerakan atau tidak ada pergerakan, dan akan ada gerak balas, respon terhadap rangsangan tu. Kemudian kita ada tindakan luar kawal. Maksud tindakan luar kawal ni sebenarnya dia berlaku serta-merta tanpa kita sedar atau fikir dahulu. Jadi sebenarnya tubuh badan, otak kita kawal juga tindakan luar kawal ni. Dia kawal, cuma kita tak sedar. Pemikiran kita tak sedar benda tu sedang berlaku. Sebagai contoh, degupan jantung. Kamu fikir ke degupan jantung tu 1 minit nak degup 2 kali je lah. Nak degup 10 kali je, tak fikir benda tu. Macam kita tindakan terkawal ni, kita boleh fikir, aku nak angkat tangan 1 minit 5 kali. Ataupun nak angkat tangan, bila aku nak angkat tangan. Aku nak turun tangan, bila aku nak turun tangan. Kamu kawal, kamu sedar benda tu kamu kawal. Tapi untuk degupan jantung ni, kamu tak sedar.
Tapi sebenarnya dia ada sistem untuk kawal tindakan luar kawal ni. Sebagai contoh, kalau ada masalah tentang tekanan darah, tubuh badan ni, otak ni, dia boleh bagi tahu dekat jantung untuk berdegup lebih pantas atau berdegup kurang. Berdegup tu maksudnya dia mengepam darah tu lebih cepat ke, mengepam darah lebih perlahan. Jadi otak kita boleh kawal sebenarnya. Dia tindakan luar kawal. Okey. Jadi tanpa sedar atau fikir dahulu. Salah satunya degupan jantung lah. Kemudian pernafasan kita. Jadi kita tak kawal lah pernafasan kita. Jadi kamu nak tahan nafas, tak ada lah tiba-tiba tak ada kerja nak tahan nafas kan. Jadi dia ada dua jenis bahagian yang akan kawal tindakan luar kawal ni, iaitu medula oblongata dan saraf tujang. Untuk medula oblongata dia akan kawal jantung, nafas, peristalsis. Peristalsis ni adalah proses pergerakan makanan di salur pencernaan. Jadi sepanjang salur pencernaan tu akan ada peristalsis. Kemudian juga perembesan air liur. Jadi dia ada kelenjar air liur yang akan merembeskan air liur. Kemudian ada jenis yang kedua ni akan kawal tindakan luar kawal saraf tunjang. Saraf tunjang ni boleh jumpa di mana? Di dalam tulang belakang. Jadi saraf tunjang ni akan memberi kesan ataupun mengawal dalam keadaan yang tergesa-gesa, terburu-buru, keadaan kecemasan, emergency. Sebagai contoh, memegang objek yang panas. Bila kita pegang objek yang panas, sekaligus secara automatik kita akan tarik bahagian badan yang terkena objek panas tu daripada objek tu, tanpa kita fikir dahulu. Ada ke orang pegang sesuatu yang panas, panas ni, kemudian baru dia tarik tangan? Tak. Dia automatik, tanpa dia fikir, dia akan terus tarik tangan dia. Ataupun ada orang nak cucuk mata dia dengan pensel, automatik dia akan tutup mata dia. Sebab apa? Sebab dia melibatkan tindakan luar kawal. Yang ini yang dikawal oleh saraf tunjang. Jadi benda yang tajam, bersin. Tapi tak adalah kata tak sedar. Sebagai contoh, kita pegang objek yang panas. Memanglah waktu kita pegang itu kita tak kawal. Terus automatik dengan keadaan yang sangat-sangat cepat kita tarik tangan kita. Tapi maklumat tu kemudian tetap dihantar pergi ke otak. Sebab apa? Sebab kemudian baru kita tahu, objek tu panas. Tapi kita dah tarik tangan dulu. Okey, kita dah tarik tangan dulu. Maksudnya, maklumat tu tetap akan dihantar ke otak, tapi untuk tindak balas tu, dia akan berlaku serta-merta. Jadi, kalau sesuatu berlaku pada sistem saraf kita ni, dia akan mengganggu kesihatan. Jadi sistem saraf ni sangat-sangat penting. Jadi kalau sesuatu berlaku, dia akan mengganggu kesihatan, dan keadaan paling teruk sekali adalah kelumpuhan. Orang tu lumpuh. Jadi kita akan cuba fahamkan juga tentang organ-organ deria yang terlibat dalam sistem saraf manusia ni. Sebab organ deria ni dia terlibat secara langsung dengan sistem saraf manusia. Untuk apa? Untuk dia kesan rangsangan di sekeliling. Contohnya nak kesan suhu. Jadi dia ada organ deria nak kesan suhu. Dia nak kesan cahaya. Dia ada organ deria nak kesan cahaya. Dia nak rasa manis, masam, pahit, masin. Jadi dia ada organ deria yang nak mengesan rasa tu. Dia nak mengesan tekanan. Jadi dia ada organ deria yang nak mengesan tekanan tu. Jadi organ deria ni adalah sebahagian komponen utama di dalam sistem saraf manusia ni. Jadi kita ada mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Ada 5 organ deria.